Halo kamu orang, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Haniza dan saya adalah Facilitator Sains dari Petroscience Placemat, Kota Kinabalu. So hari ini saya mau bawa kamu sama-sama menyaksikan satu persembahan sains yang bertajuk Ubat Gigi Gajah. Pelikkan bunyi dia, ubat gigi gajah. Kita ni betul-betul mau buat ubat gigi untuk dipakai oleh gajah? Kalau kamu tahu apa sebenarnya eksperimen yang kita mau buat hari ini, kamu stay tune, jangan ke mana-mana dan enjoy persembahan daripada kami. Dalam demonstrasi yang pertama ni, kita mau berkenal-kenalan dulu dengan eksperimen ubat gigi gajah. Apa sebenarnya tu eksperimen ubat gigi gajah? Macam orang selalu cakap jugalah, kalau kamu tak kenal, maka kamu tak cinta. So, dalam eksperimen ubat gigi gajah ni, antara bahan-bahan yang kita akan gunakan ialah larutan hidrogen peroksida. Kemudian kita ada sabun cecair dan pewarna makanan. Dan yang paling penting, kita mesti ada larutan kalium iodida. Nanti saya bagi tahu apa sebenarnya fungsi larutan kalium iodida ni dan kenapa dia penting dalam eksperimen ubat gigi gajah kita ni. Okey, mula-mula kita tambah dulu sabun cecair dan juga pewarna makanan. Kita tambah ke dalam larutan hidrogen peroksida. Lepas tu pewarna makanan. Dan yang terakhir, kita punya larutan kalium iodida. Hidrogen peroksida ni adalah sejenis bahan kimia yang terdiri daripada gabungan hidrogen dan juga oksigen. Oleh sebab hidrogen peroksida dia ni kurang stabil, jadi dia akan mudah terurai kepada gas oksigen dan juga air. Terutama kalau kita dedahkan dia dengan cahaya. Cuma proses tu biasanya dia berlaku secara perlahan-lahan. Tapi apa akan jadi kalau kita letak satu bahan yang kita panggil sebagai mangkin? Jadi dalam eksperimen ni, mangkin yang kita gunakan adalah larutan kalium iodida tadi. Jadi kamu nampak juga tadi kan, bila kita letak mangkin kalium iodida, dia akan menyebabkan proses penguraian hidrogen peroksida itu berlaku dengan sangat pantas dan kamu akan dapat gas oksigen yang banyak dalam tempoh masa yang cepat. Jadi apa akan jadi dengan gas oksigen tu? Gas oksigen tu dia akan terperangkap dalam buih sabun cecair yang kita campur tadi. Sebab itulah kita dapat buih yang banyak macam tadi tu. Untuk kamu yang pertama kali dengar perkataan mangkin, mangkin ni adalah bahan yang kita campur dalam tindak balas tapi dia tidak digunakan dalam proses tu. Jadi apa sebenarnya fungsi mangkin ni? Okey, dalam eksperimen ubat gigi gajah kita, mangkin kalium iodida adalah berfungsi untuk mempercepatkan kadar tindak balas. Dia akan menyebabkan tindak balas tu berlaku dengan sangat cepat. Untuk pengetahuan kamu lah kan, proses penguraian hidrogen peroksida adalah tindak balas eksotermik. So, apa maksud tu eksotermik? Dia adalah tindak balas yang membebaskan haba. Jadi, kamu tidak boleh pegang radas tu tanpa menggunakan sarung tangan yang tahan haba. Panas tu nanti. Jadi, daripada demonstrasi tadi, kamu tahu sudahlah yang ubat gigi gajah ni bukanlah maksudnya kita buat ubat gigi untuk dipakai oleh gajah. Sebenarnya eksperimen ni, kalau kamu nampak buih yang terhasil tadi, macam sama dengan ubat gigi yang kita picit tu kan. Cuma saiznya tu sangat besar, seolah-olah macam cukuplah dipakai oleh seekor gajah. Dalam eksperimen sebelum ni, kita ada belajar pasal mangkin dan apa fungsi mangkin dalam eksperimen ubat gigi gajah kita. Jadi kali ni kita mau tengok sama ada jenis mangkin tu akan mempengaruhi kadar tindak balas ubat gigi gajah kita ni. Jadi bahan-bahan yang kita pakai sama juga macam tadi, kita ada sabun cecair di sini dan kita ada juga pewarna makanan, ada 2 jenis warna dan kemudian kita punya larutan hidrogen peroksida. Kita mesti gunakan larutan hidrogen peroksida yang kepekatannya sama, isi padu dia pun mesti sama. Cuma yang kita buat perbezaan kali ini adalah jenis mangkin yang kita pakai. Okey, mangkin yang pertama adalah larutan kalium iodida dan mangkin yang seterusnya adalah yeast. Okey, mari kita tambah dulu sabun cecair ke dalam larutan hidrogen peroksida. Kemudian kita letak pewarna makanan. Dan last kita akan letak mangkin. Tapi kalau kamu nampak di sini, yang yeast ni masih dalam keadaan serbuk.
Jadi kita tidak boleh tambah macam begini saja. Kita mau kasih aktif dulu yeast kering ni. Sebab sekarang ni dia macam tidur sekejap lah. Okey, kita akan larutkan yeast dalam air sebab kita mau aktifkan, kita mau bangunkan yeast ni. So macam manusia juga betul. Kalau pagi-pagi kan kamu tidak mau bangun, dikasih kejut, tidak juga mau bangun-bangun. So kita siram kamu dengan air, mesti kamu terkejut kan? So macam begini juga lah yeast tu. Perumpamaannya hampir-hampir begitulah tu. Dan isi padu air yang kamu pakai, kamu kena pastikan cukuplah untuk kasih larut semua yeast. Sebab kalau dia tidak larut, tindak balas tu kadang-kadang tidak berapa jadi. Jadi biasanya kalau kamu tahu isi padu air tu cukupkah, endakkah, kamu boleh tengok tekstur kamu punya larutan yeast. Biasanya dia cair macam begini. Okay. So now kita akan ready untuk letak kedua-dua mangkin ke dalam kita punya larutan hidrogen peroksida. So get ready. Kamu jangan kelip mata. Enggak bah. Kamu boleh kelip mata, tapi perhatikan betul-betul kesan mangkin terhadap kadar tindak balas ubat gigi gajah. 1, 2, 3. Jadi daripada demonstrasi tadi, kamu rasa mana satu mangkin yang lebih bagus? Yang kalium iodida ke ataupun yeast? Kalau jawapan kamu kalium iodida, jawapan kamu tu betul. Untuk yeast pula, dia masih juga boleh mempercepatkan tindak balas ubat gigi gajah kita. Cuma kalau banding dengan kalium iodida, dia memang sedikit lambat. Tapi kenapa kamu rasa yeast pun boleh mempercepatkan tindak balas tu? Sebab yeast ni sebenarnya adalah sejenis fungi yang menghasilkan enzim catalase. Jadi enzim catalase itulah yang sebenarnya akan bantu mempercepatkan tindak balas penguraian hidrogen peroksida kepada gas oksigen dan juga air. Kamu pergi mana tu? Jangan bah dulu sebab hari ni saya mau kongsi lagi satu eksperimen yang mana kali ni kita mau uji kesan kepekatan hidrogen peroksida terhadap tindak balas ubat gigi gajah kita. Dalam kita punya eksperimen, bahan-bahan yang kita perlukan tu sama macam eksperimen sebelum ni, cuma ada satu perbezaan iaitu kepekatan larutan hidrogen peroksida. Macam di sebelah kanan saya ni, saya gunakan hidrogen peroksida, kepekatan dia 35%. Kalau yang sebelah sini pula, kepekatan hidrogen peroksida 12%. Jadi, kita akan tambah dulu sabun cecair ke dalam kedua-dua kelalang. Lepas tu, pewarna makanan pula. Jom kita tambah larutan kalium iodida dalam kedua-dua kelalang kon sekarang. 1, 2, 3. Jadi daripada eksperimen tadi, kamu nampak dengan jelas bahkan yang kepekatan hidrogen peroksida 35%, dia punya bui itu terhasil lebih cepat kalau kita banding dengan yang kepekatan 12%. Kamu rasa kenapa tu? Okey, untuk pengetahuan kamu, bila kepekatan tu makin meningkat, maksudnya molekul dalam bahan tindak balas tu pun semakin banyak. Jadi kalau makin banyak, kekerapan sama kebarangkalian untuk dia berlanggar supaya tindak balas tu berlaku akan semakin tinggi. Sebab itulah tindak balas untuk kepekatan yang tinggi tu lebih cepat kalau kita banding dengan yang kepekatan rendah. Mesti kamu heran sudah ni kan kenapa saya pakai baju hujan. Mau kata hujan, tak juga. Mau cakap ribut, tak juga. Panas terik adalah. Kamu nampak ni, saya punya spek mata sampai berkabus sudah. Okey, sebabnya dalam eksperimen kali ini saya mau bersiap sedialah. Mana tahu nanti ada ribut bui kan? Okey, jadi dalam eksperimen kali ini sebenarnya kita mau buat uji kaji sama ada bentuk bekas yang kita pakai itu akan mempengaruhi bentuk bui yang terhasil.
Alright, jadi dalam kita punya eksperimen ada beberapa bahan yang kita gunakan. Pertama, larutan hidrogen peroksida. Saya isikan ke dalam kedua-dua kelalang, satu kelalang volumetrik, satu lagi kelalang kon. Jadi untuk hidrogen peroksida tu dia punya isi padu dan juga kepekatan dia sama. Lepas tu kita ada juga sini kita punya sabun cecair dan kita ada juga kita punya mangkin kalium iodida. Dan di tepi sini kita ada pewarna makanan. 2 jenis warna saya pilih kali ini. Okey, sekarang saya mau tambah sabun cecair dan juga pewarna makanan ke dalam kedua-dua kelalang. Dan next adalah pewarna makanan. Sekarang kita akan tambah larutan kalium iodida ke dalam kedua-dua kelalang yang mengandungi larutan hidrogen peroksida tadi. Okey, saya get ready dulu. 1, 2, 3. Daripada demonstrasi tadi, kita boleh nampak kalau kita guna kelalang volumetrik, buih yang terhasil tu dia tinggi tapi saiznya kecil. Kalau yang guna kelalang kon pula, dia punya saiz tu besar tapi dia punya ketinggian pula kurang sedikit. Walaupunlah kedua-dua kelalang tadi tu, kelalang volumetrik dan juga kelalang kon, isi padu dia sama 1000 ml, tapi bukaan saiz leher dia tu lain. Kalau yang volumetrik saiz dia kecil dan yang kelalang kon pula diameternya besar sedikit. Jadi itu akan menyebabkan saiz buih dan juga ketinggian pancutannya tu berbeza. Selalunya kalau bukaan kecil tu kita boleh dapat pancutan yang lebih tinggi lah. Halo penonton semua, tiba sudah masa yang kita nanti-nantikan. Kali ini kita mau buat ubat gigi gajah dan saiznya tu besar dan tingginya tu tinggi. Tinggi sampai macam mana tu ah? Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama kamu. Okey, kasih cantik dulu hati dia. So, ini ikhlas tanda terima kasih saya kepada penonton yang masih kekal bersama kami dalam demonstrasi kita yang terakhir, eksperimen ubat gigi gajah. Okay, so dalam eksperimen kali ini kita akan tengok bahan-bahan yang kita perlukan. Pertama sekali, kalau kamu nampak di depan saya ni ada kelalang kon yang besar saiz dia. Lain dengan eksperimen kita yang sebelum ni. Okey, dan di dalam ni saya sudah tambah larutan hidrogen peroksida yang isi padunya pun saya tambah 2 kali ganda. Okey, selain itu apa lagi kita perlukan? Betul, di sini kita ada sabun cecair dan kemudian kita ada pewarna makanan. So, saya ada di sini sampai 3 jenis warna. Dan yang terakhir kita ada kita punya mangkin, iaitu larutan kalium iodida. Okey, pertama kita kena campur apa dulu? Betul, kita kena campur sabun cecair kita ke dalam larutan hidrogen peroksida. Lepas tu apa lagi? Ya, kita kena tambah lagi semua pewarna makanan kita ke dalam ni. Okey, kita mula ah. Oleh sebab dia punya isi padu tu banyak, jadi kita goncang sedikit supaya rata dia punya sabun cecair. Dan next, kita letak semua pewarna makanan. Dan yang terakhir, kita akan letak larutan mangkin kita, iaitu kalium iodida. Tapi sebelum tu, saya kena sedia dulu saya punya payung. Kenapa? Macam orang selalu bilang, sediakan payung sebelum hujan bahkan. Tapi kali ini saya sediakan payung sebelum saya dapat hujan buih. Nah, mana kamu mau cari itu? Dengan ini kami mempersembahkan eksperimen ubat gigi gajah finale 2021 daripada kami Petra Science dalam kiraan 1, 2, 3.
Jadi penonton, macam mana dengan ubat gigi gajah finale kita tadi? Best kah? Walaupunlah tingginya tak sampai macam Gunung Kinabalu, tapi boleh tahan tinggi lah bahkan. So hari ni kita dapat belajar banyak benda. Daripada demonstrasi yang pertama, kita belajar yang hidrogen peroksida ni dia akan terurai kepada gas oksigen dan juga air. Tapi tindak balas tu boleh berlaku dengan sangat cepat kalau kita tambah bahan yang kita kenali sebagai mangkin. Dalam eksperimen ni kita guna kalium iodida. Okey, yang kedua pula kita ada belajar pasal apa tu? Bagus. Dan kita belajar tu adalah tentang jenis mangkin. Kalau kita guna jenis mangkin yang berlainan pun, kita punya kadar tindak balas tu pun akan berbeza. Yang ketiga pula kita ada belajar tentang kepekatan hidrogen peroksida. Dan kita nampak kalau kita guna kepekatan hidrogen peroksida yang tinggi, kadar tindak balasnya pun cepat. Dan yang keempat, kalau kita guna bentuk bekas yang berlainan, bentuk buih yang terhasil tu pun berbeza. Tapi sebelum kita akhiri kita punya persembahan sains ubat gigi gajah, kami ada satu soalan untuk kamu. Okey, ini adalah soalan untuk penonton semua. Kamu kena buat satu jangkaan pemerhatian. Bayangkan kita mau buat satu eksperimen. Dalam kedua-dua kelalangkon ni kita akan isi dengan larutan hidrogen peroksida. Dia punya kepekatan sama dia punya isi padu tu sama. Lepas tu kita campur dengan mangkin larutan kalium iodida. Dia punya kepekatan dan isi padu dia pun sama. Tapi penonton perasan tak apa beza antara dua kelalangkon ni? Betul, dia punya saiz tu berlainan. Kalau yang ini, saiz dia untuk 500 ml dan yang ini pula 1000 ml. Pada pendapat penonton, apa jangkaan pemerhatian yang kita boleh dapat daripada eksperimen ini? So, kamu tinggalkan jawapan kamu dalam ruangan komen. Dua jawapan betul yang terawal akan berpeluang untuk memenangi hadiah daripada kami, Petroscience. Kita sampai sudah ke penghujung segmen, tapi sebelum kami pergi, untuk kamu yang belum tahu, Petroscience yang utama terletak di Kuala Lumpur dan terdapat juga mini satelit Petroscience yang terletak di beberapa buah negeri yang lain macam Johor Bahru, Kuantan, Pahang dan juga Kuching, Sarawak. Tapi di Sabah tak adakah? Ada bah, jangan kamu risau. Di Sabah kita ada dua lagi. Yang satu tu Petroscience Placemat Kota Kinabalu terletak di Ibu Pejabat Perpustakaan Negeri Sabah Luyang dan satu lagi Maker Studio Tanjung Aru yang terletak di Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tanjung Aru. Cuma sekarang ni kami tutup untuk sementara waktu sebab kamu tahulah kan kita kan sekarang PKP. Jadi kita sama-sama jaga SOP kita supaya kes COVID kita tu menurun dan kita akan berpeluang untuk berjumpa secara bersemuka.